Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar 3UM. Hari ini untuk bab garis lurus kita akan masuk ni, tengok ni. Hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Okey. Okey, apa maksud benda ni panjangnya? Okey, maksud dia macam ni. Katakanlah persamaan yang diberi adalah Y sama dengan 2X tambah 6. Okey, di atas kertas graf macam ni lah. Di atas kertas graf garisan dia persamaan sini X situ pula saya nak lukis. Okey, katakanlah dia di sini. Okey, sini adalah 6. Ingat Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan MX tambah C. M adalah kecurunan, C adalah pintasan pada garis Y. Pada paksi Y pintasan Y. Okey. Apa dia hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus? Okey, persamaan dia ni kan. Okey. Okey, soalan dia kan, dia akan tanya macam ni. Nyatakan sama ada titik, contohlah dia bagi nombor titik negatif 3, 0 terletak pada garis ini. Okey, saya ulang lagi sekali. Apa yang kamu belajar hari ini adalah hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus. Okey, ini persamaan garis lurus. Ini adalah gambar rajah garis lurus ini, yang mana ingat persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. M adalah kecurunan, C adalah pintasan Y. C adalah pintasan Y. Okey, apa dia hubungan dia? Okey, soalan dia akan tanya macam ni. Nyatakan sama ada titik ini terletak pada garis lurus ini. Okey, sekarang yang ini saya nak kamu jelas apa dia hubungan dia. Okey, dah faham? Okey, kita akan masuk pada contoh yang pertama. Okay. Contoh soalan dia. Saya terus kepada contoh. Contohnya ialah nyatakan sama ada setiap titik berikut terletak pada garis lurus Y sama dengan 2X tolak 5. Nyatakan sama ada setiap titik tersebut terletak pada garis lurus Y sama dengan 2X tolak 5. Okey, ini adalah persamaan garis lurus yang mana Y sama dengan MX tambah C. Okey, titik yang pertama. Diberikan titik yang pertama, adakah titik koordinat 3, 1 terletak pada garis ini, pada garis lurus ini? Kamu tahu bahawa ini adalah X, ini adalah Y. Okey, jadi bagaimana kamu nak tentukan sama ada titik ini terletak ataupun tidak? Okey, senang saja. Kamu tulis balik persamaan dia, Y sama dengan 2X tolak 5. Kemudian, kamu masukkan nilai X dan juga nilai Y di dalam persamaan ini. Okey, jadinya tengok pada titik 3, 1 yang mana X adalah 3, Y adalah 1. Tengok betul-betul Okey, tengok betul-betul. Okay, Y dia adalah 1, X dia adalah 3. Okay, tengok Y ini saya tulis 1, X 2, X 3 tolak 5. Okay, 1 sama dengan 2 darab 3, 6 tolak 5. 1 sama dengan 6 tolak 5, 1. 1 sama tak dengan 1? Sama kan? Jadi, titik ini adalah terletak di atas garis 2X tolak 5. Dia terletak pada garis Y sama dengan 2X tolak 5. Okey, maka titik
titik 3. 1 terletak pada garis Y sama dengan 2X tolak 5. Kamu, okey saya ulang kamu mesti di akhirnya, kamu mesti dapat nilai dia sama. Itu bermaksud dia terletak pada garis tersebut. Kalau nilai dia berbeza di akhirnya, maka titik tersebut tidak terletak pada garis tersebut. Okey, kalau kamu tak faham tak apa. Saya masuk contoh nombor 2. Katakanlah dia tanya, adakah titik 4, negatif 3 terletak pada garis Y sama dengan 2X tolak 5. Seperti biasa, saya dah ingatkan, tulis balik persamaan dia dan tentukan nilai X. Okey, koordinat dia 4 dan juga negatif 3, di mana X sama dengan 4, Y sama dengan negatif 3. Jangan kelang kabut dalam menyelesaikan soalan matematik. Buat dengan tenang. Tentukan dulu. Okey, kemudian kita kena buat apa? Kita masukkan nilai. Y sama dengan negatif 3. X sama dengan 4. 4 tolak 5. Okey, negatif 3. 2 darab 4, 8 tolak 5. Negatif 3 sama dengan 8 tolak 5, 3. Adakah negatif 3 dengan 3 sama? Dia adalah tidak sama. Negatif 3 tak sama dengan 3. Maka titik 4 negatif 3 tidak terletak pada garis lurus Y sama dengan 2X tolak 5. Okey, saya ulang balik Kalau kamu nak tentukan sama ada titik tersebut terletak pada suatu garis lurus atau tidak, koordinat yang diberikan kamu gantikan di dalam persamaan ini. Mula-mula kamu tentukan mana satu X, mana satu Y. Bila kamu dah gantikan, kamu kira hasil tolak ataupun hasil tambah ataupun operasi matematik dia. Kemudian di akhir sekali, jika kamu dapat sama, maka titik tersebut berada pada garis persamaan yang diberi, pada persamaan garis lurus yang diberi. Jika tidak sama, jika nilai akhirnya tidak sama, maka titik tersebut tidak terletak pada garis lurus yang telah diberikan. Okey? Masuk tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua adalah kecerunan garis selari. Okey, mula-mula sekali kamu kena tahu apa itu selari. Selari adalah, ini adalah selari. Selari. Okey, bersama-sama. Seiring sejalan macam itulah. Macam mana lagi bentuk dia? Macam inilah. Okey, selari. Okey, ini adalah contoh-contoh garis selari. Okey, di dalam garis lurus, apabila dia kata dua garis tersebut adalah selari, maksud dia macam ni. Okey, jika garis yang pertama, dah ke sana sangat kejap. Jika garis yang pertama adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M ni kita kecerunan ni kita cakap kecerunan yang pertama lah. Ini persamaan yang pertama. Persamaan kan tak faham pula. Persamaan pertama. Persamaan kedua. Okey, di mana Y sama dengan MX tambah C. Okey. Dua garis lurus ini. Okey, jika dia kata garis yang pertama dan kedua adalah selari, maka M1 sama dengan M2. Okey? Okey. Kalau dia tak selari, maknanya dia tak sama. Okey? Okey, saya bagi contoh Okey. Tentukan sama ada garisan ini adalah garisan selari atau tidak. Okey. Saya nak bagi kamu contoh supaya kamu nampak bahawa apabila dua garis lurus yang diberi persamaan ini dan juga persamaan ini adalah selari, apabila kita dapat membuktikan bahawa kecerunan dia adalah sama. Okey, saya terus masuk kepada contoh. Okey, contoh dia macam ni.
tentukan sama ada, saya bacakan je lah soalan tentukan sama ada garisan berikut iaitu 3x tambah 2y sama dengan 8 dan juga 4y sama dengan 15 tolak 6x adalah garis lurus yang selari ataupun tidak. Okey. Ini kita labelkan. Okey, ini yang pertama, ini persamaan yang kedua. Okey, faham dah sekarang? Kalau kamu nak senang, kamu terus tukar bentuk dia dalam y sama dengan mx tambah c. Okay, you understand now? Okay, untuk yang pertama. Untuk persamaan yang pertama. 3x tambah 2y sama dengan 8. Okay, kita nak tinggalkan y Kita tinggalkan y. Saya buat satu-satu untuk kamu 3UM. 8. 3x positif bawa sini jadi tolak. Tolak 3x. Ini darab bawa sini jadi bahagi. Y sama dengan 8 tolak 3x per 2. Ataupun kamu tulis balik ikut susunan ini. Kamu akan dapat y sama dengan negatif 3 per 2 x tambah 8 per 2. Di mana yang ini kamu boleh kecilkan jadi 4. Maka m dia berapa? M dia sama dengan negatif 3 per 2. Okay, ini M untuk yang pertama. Untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, 4y sama dengan 15 tolak 6x. Y sama dengan, ni darab bawa sini jadi bahagi. Okey, 15 tolak 6x per 4. Susun dia sebagaimana susunan ini. Jadi kamu akan dapat negatif 6 per 4x tambah 15 per 4. Okey, faham? Okey, yang ini boleh kecilkan tak? Yang ini boleh kecilkan tak? Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Kecilkan, ini 2, ini 3. Jadi, kamu akan dapat persamaan dia. M dia berapa? M dia adalah negatif 3 per 2. M yang kedua. Okey, adakah M1 dan M2 adalah sama? Sama kan? Maka, buat kat sini. M1 sama dengan M2. Jadi, maka mereka adalah garis selari. Dua garis ini, dua garis lurus ini adalah selari. Okey? Faham? Ini cara pembuktian jika dia tanya soalan, adakah dua garisan ini selari? Melalui pembuktian bahawa mereka memiliki kecerunan garis lurus yang sama. Macam mana? Kamu cari nilai kecerunan iaitu nilai M dan kamu tengok sama ada nilai M dia sama. Jika sama, dia menepati syarat ini. Okey, syarat nak menyatakan sesuatu garis lurus itu adalah selari atau tidak. Kecerunan mereka mestilah sama. Okey, kamu dah tengok contoh yang selari kan? Okey, sekarang ni kita tengok contoh yang tidak selari. Okey. Kita tengok katakanlah dia kata semut pula. Katakan dia kata y sama dengan 2x tolak 5, persamaan yang pertama, dan persamaan yang kedua y. Okey, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Okey. Buktikan sama ada mereka adalah selari ataupun tidak. Okey, macam mana nak buat? Sama macam tadi. Kamu tentukan nilai M. Okey, jadi ingat persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Okey. Jadi untuk persamaan pertama y sama dengan 2x tolak 5 di mana M yang pertama adalah 2. Okey, kita tengok pada yang kedua. Y sama dengan 10 tolak 2x yang mana kita susun sebagaimana persamaan ini. Kita akan dapat y sama dengan negatif 2x tambah 10. Yang mana M kecerunan dia adalah negatif 2. Okey, kecerunan yang pertama adalah 2. Kecerunan yang kedua adalah negatif 2. Maka M1 tidak sama dengan M2.
Maka dengan ini, dua garis itu adalah tak selari. Okey? Okey? Faham? Kamu faham? Kalau kamu ada soalan, kamu boleh WhatsApp saya ataupun kamu boleh tanya saja dekat komen kat bawah tu. Okey? Latihan akan menyusul sebentar lagi.